120 mat farq, mat farqu, mat farqi sama lagi. Mat farq dalam kurungan Arab dia mat farq. Farq tu artinya pisah, beza, beza ataupun pisah. Kalau Muhammad, kalau dipanggil sebagai Al-Faruq, bagaimana gelaran Sayyidina Umar Al-Khattab, gelaran dia Al-Faruq. Maksud Al-Faruq pembeza. Al-Faruq pembeza ataupun pemisah. Apa yang dia bezakan, apa yang dipisahkan antara halal dan haram, antara sahih dengan yang batil, hak dengan yang batil, betul dengan yang salah. So, Sayyidina Umar digerak Al-Faruq sebab dia tak ada simpan apa-apa, simpan nak jaga hati ke tak jaga hati, tak ada. Faruq. Jadi kalau berlaku depan matinya, dia akan terus tegur, dia akan terus ubah dengan undang-undang Islam, undang-undang syariat. Itu maksudnya Al-Faruq, pemisah, pembeza. Jadi maksud mat farq adalah mat pembeza. Apa yang dibezakan? Yang pertama, mat farq terjadi apabila hamzah wasal yang berada sebelum lam ta'rif dimasuki hamzah istifham, dan hamzah wasal tersebut ditukar menjadi alif. Ini dia menceritakan bagaimana mat farq ini terjadi. Jadi cuba kita menghayati bagaimana kejadian mat farq. Jadi kata penulis kitab ini, mat farq terjadi apabila hamzah wasal. Apa dia hamzah wasal? Dia ada alif, ada tanda wasal kecil. Itu nama hamzah wasal. Hamzah tu gelaran kepada fungsi dia, bukan bentuk dia. Bentuk dia alif. Fungsi dia fungsi seperti alif, fungsi seperti alif. Sebab itu nampak di situ hurufnya huruf alif, tetapi peranannya fungsi dia hamzah. Bunyi dia seperti bunyi alif. Alif di atas a, hamzah di atas a. Fungsi sama, cuma dia berbeza. Jadi disebut sebagai wasal, iaitu hamzah yang ketika dia dibaca, dia akan boleh disambungkan dengan huruf selepas itu wasal itulah. Jadi hamzah sambung, boleh sambung. Okey. Apabila hamzah wasal yang berada sebelum alif lam, sebelum lam ta'rif,
Okey. Apa dia dalam takrif? Alif lam. Mana tahu alif lam tu dalam takrif? Okey. Ini namanya alif lam. Kalau kita belajar dalam tajwid dipanggil apa? Alif lam qamariyah ataupun alif lam qamar. Okey. Kenapa pengarang kitab ini mengatakan alif lam ta'rif? Baik. Sebutan lam ta'rif ini adalah daripada istilah yang digunakan dalam kata bahasa Arab, dalam grammar bahasa Arab. Okey. Jadi dalam Arab, dalam bahasa Arab dia ada alif lam ta'rif. Apa dia ta'rif? Kenal. Lam ta'rif, alif lam ta'rif adalah alif lam yang menunjukkan bila ada dia pada sesuatu perkataan, maka perkataan tersebut akan dikenal dengan pasti. Dikenal dengan pasti. Okey, tak faham ya? Contoh dia. Contoh dia. Contoh dia. Ini dalam bahasa Arab ya. Ra'aitu baitan. Ra'aitu baitan, tuli maksudnya saya. Ra'aitu lihat. Saya melihat baitan rumah. Okey ya. Di sini rumah ni adalah kata apa? Dia kata nama. Nama apa? Nama benda. Benda. Nama benda. Rumah apa dia? Benda kan? Dia rumah. Rumah benda. Dia kata nama. Di sini dia ada verb dan juga pelaku apa? Bahasa Melayu pelaku. Subjek. Okay. Ini pelaku. Ada pelaku, ada orang yang membuat, kemudian ada perbuatan. Ini kita nak faham tentang lam ta'rif. Okey. Di sini yang melakukan saya, perbuatannya lihat. Saya lihat benda yang dilihat, yang terkena buatan tersebut. Ini pelaku yang membuat. Ini perbuatannya yang kena buat apa? Rumah. Yang kena lihat adalah rumahnya. Okey. Di sini yang kena buat ni, yang kena lihat adalah rumah. Baik. Rumah di sini dalam bahasa Arab sekiranya dia ada alif lam. Alif lam ini merupakan alif lam yang mengenal pasti. Dalam bahasa Inggeris the. Lam ta'rif ini seperti the. Kalau
alif, artinya rumah ni tak tahu rumah siapa. Rumah ni rumah yang tak dapat ditentukan. Itu maksud di sebalik dalam bahasa. Dia berbeza dengan bahasa Melayu, berbeza dengan bahasa Inggeris. Bila ada kenyataan begini, tadi saya tengok rumah, kat mana? Tak tahu. Rumah siapa? Tak tahu. Tadi tengok rumah lah dia. Tak pasti rumah tu rumah siapa. Entah tadi nampak, jalan-jalan tadi nampak, oh ni ada rumah baru yang buat kat sini. Kat mana? Tak perasan pula, tak pasti. Ni ro'ai itu. Baik tak? Kenyataan tu akan boleh kita bukan andaikan, kita pastikan kenyataan itu sudah boleh kita baca. Kita boleh menentu. Tapi kalau dia kata ra'aitul baita, ra'aitu al-baita, ini ada lam ta'rif. Bila ada al menunjukkan the, rumah tu. Rumah mana? Rumah itu. Maksudnya kalau rumah itu, rumah yang tertentu, yang confirm dia tahu rumah. Rumah yang mana? Rumah yang tepi jalan tu, kan? Maknanya dia tahulah itu rumah yang tertentu. Okey, kita hanya nak kenal tentang takrif dan takrif. Dalam bahasa Arab dia tak sebut alif lam takrif, dia hanya sebut lam ta'rif. Okey, jadi ini yang dimasukkan pada poin yang pertama tu, apabila hamzah wasal berada sebelum lam ta'rif. Lam ta'rif. Okey. Ya. Kita ambil contoh yang pertama. Okey. Contoh tu ada satu je dalam Quran ya. Jadi kita tak boleh contoh yang lain lagi dah. Okey. Ini sebab kita nak menelusuri pengertian yang dibagi. Nak cuba menghayati apa yang dia jelaskan kepada kita. Okey. 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 Bagaimana makharaj ini terjadi? Makharaj terjadi apabila hamzah wasal. Ini hamzah wasal, ada alif, ada sambung, ada wasal. Apabila hamzah wasal yang berada sebelum lam ta'rif. Lam ta'rif adalah lam yang menentukan. Sebab nanti takut ada lam yang lain yang bukan lam ta'rif. Bila nampak sahaja ada alif lam, pastikan alif tersebut ada wasal. Okey. Nah, ada hamzah wasal dia sebelum lam ta'rif. Kemudian dimasuki oleh hamzah istifham. Ini yang penting lagi ni, sebab penggunaan bahasa ni sebenarnya dia nak menjelaskan, tapi pening kepala pasal apa dia masuk pula.
Janganlah masuk ke situ kan. Itu bahasa kita. Tapi bahasa kitab begitulah. Ini masuk. Sebenarnya bukan dimasuki, benda tu memang dah ada. Tapi nak ceritakan bila ada hamzah istifham ini sebelum alif lam ta'rif. Senang cerita. Adanya wujudnya hamzah istifham. Tahukah apa dia hamzah istifham? Tahu kan? Hamzah istifham ini adalah satu simbol yang menunjukkan kepada perkataan. Satu huruf tu ada makna perkataan. Dalam bahasa Arab, satu huruf boleh jadi satu perkataan. Dalam bahasa Arab. Baik. Maksud hamzah istifham adalah hamzah pertanyaan. Ini. Apa maksud hamzah pertanyaan? Dalam bahasa Arab, selain daripada a yang bermakna pertanyaan adakah, sama maksudnya dengan hal. Hal maksudnya adakah. Selain daripada hal yang bermaksud adakah dalam bahasa Arab, a juga adakah. Boleh setakat ni? Tak boleh sekarang ni, kita nak pisahkan dulu. Jangan tolak sikit. Jangan fikir mak farah dulu. Fikir dulu ni hamzah ni. Yang ni jangan fikir dulu. Hamzah berbaring atas awal. Dia sahaja satu huruf bermakna adakah. Sama maksudnya dalam bahasa Arab dengan hal. Bila ada kat depan, dia tunggal. Hamzah di hadapan demikian. Sebelumnya bukan alif. Sebelumnya bukan alif, tetapi ada alif lam. Kalau alif sahaja, dia bukan yang bermaksud hal ataupun adakah. Jangan fikir mak faraq lagi, fikir pasal ni je. Hamzah istifham ini keluar dekat dalam soalan. Begitu seramai mesti faham. Ulang kali dah banyak. Kita ulang kali banyak dalam kelas. Masa periksa hamzah istifham apa tak? Dan boleh kita menjelaskan. Ini nama dia hamzah istifham. Kalau masuk istifham, dalam bahasa Arab istifham itu pertanyaan. Hamzah, huruf hamzah yang bermaksud pertanyaan. Ya, ada. Bila dia masuk sebelum alif lam ta'rif, maka dia akan jadi, kita boleh detect dia sebagai hamzah istifham. Seandainya dia ada hamzah tetapi berjumpa dengan alif, tidak ada lam, maka tidak dinamakan istifham. Hamzah istifham bukan. Jadi ini saja. Dia hanya bertemu dengan alif lam. Mesti pada atas. Hamzah, ya mesti pada atas.
mesti baris atas. Okey. Kalau dia bertemu dengan alif dan alif itu mati, maka dia tak akan jadi pula hukum yang alif. Dan dia tidak dijadikan sebagai hamzah istifham yang bermakna adakah. Yang tak kita bagi kenal ya. Tapi kalau sekiranya dia bertemu dengan huruf yang lain berbaris, dia juga disebut sebagai istifham, sama-sama baris. Sama-sama baris. Contoh dia ni. Ada jumpa tak perkataan dalam Al-Quran? Ni boleh. Pernah jumpa tak? Ar-ra'aital ladzi. Cuma nak tengok tulisan dia hamzah besar ataupun hamzah yang menumpang. Surah apa tu? Al-Ma'un. Ya. Maknanya hamzah ini berbaris, ra juga berbaris. Ini maknanya ada kafiyah istifham. Jadi istifham. Okey, kita nak kena istifham dia. Sebab dia istifham, tengok dia berkata istifham tu lah. Ni. Itu sebenarnya istifham yang maksudnya. Okey. Apabila hamzah istifham memulai berada sebelum alif lam. Sebelum alif lam qamariyah ke, alif lam syamsiyah ke. Okey. Yang penting tahu hamzah ni hamzah istifham yang bermaksud adakah. Okey. Ketika demikian, di sini alif lam syamsiyah. Okey. Bunyi daripada hamzah baris atas, automatik yang ni hamzah wasl tidak dibaca. Sebab ada wasl. Boleh direct, boleh cross dia. Ya. Jadi bacaan dia terus masuk ke dalam huruf zal. Az-Zakawan. Okey, akan masuk begitu. Tertib bacaan di sinilah akan memunculkan panjang cara baca. Siapa yang tetapkan cara baca ni? Siapa yang tetapkan cara baca ni? Jibril yang baca depan Nabi ikut je. Nabi ikut saja. Okey. Jadi perkataan inilah yang satu-satunya dalam Al-Quran dinobatkan sebagai mad Arab.
Satu-satunya yang disebut sebagai mat farah. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahawasanya mat farah ini juga sama dengan mat lazim. Mat lazim kalimi musaffah. Ada sebagian ulama yang menghukumkan dia ini bukan mat farah, ini tetap juga mat lazim. Tak kisahlah nak cakap apa. Yang penting dalam pengajian kita boleh jadikan dia sebagai contoh manfaat. Ini contoh yang ada tasydid. Ada satu-satu contoh juga yang tak ada tasydid. Ada contoh lain, satu-satunya contoh tersebut yang tidak ada tasydid dihukumkan sebagai manfaat. Ya. Contoh kita rujuk dalam buku. Okey. Dan dalam buku ada dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus iaitu dia mati. Ini Qamariyah. Ini Syamsiyah. Jadi ada satu yang Syamsiyah, ada satu Qamariyah. Manakala perkataan Allah, apakah itu alif lam makrifah, alif lam syamsiyah? Itu tidak termasuk dalam golongan syamsiyah, dan juga alif lam ini ta'rif, lam ta'rif tak termasuk. Sebab dia lafaz khas ataupun lafzul jalalah. Maknanya untuk yang alif lam syamsiyah ada satu contoh dia, untuk alif lam qamariyah ada satu, dan untuk kata khas lafaz Allah ada satu yang dihukumkan sebagai manfaat. Okey, ciri-ciri dia yang pertama, lihat di hadapannya ada hamzah. Pertama, hamzah wasal. Manfaat terjadi apabila hamzah wasal berada sebelum lam ta'rif, dimasuki hamzah istifham, dan hamzah wasal tersebut ditukarkan dengan alif. Hamzah wasal itu ditukarkan dengan alif. Okey. Ini cara dia terjadi. Apapun bentuk dia begitulah. Nak tahu aja dia punya, nak menghayati apa yang penulis ini jelaskan. Dinamakan mad farah kerana bacaan tersebut 6 harakat untuk membezakan antara lafaz istifham, yakni pertanyaan, dengan lafaz khabar atau berita. Nak membezakan, artinya kalau terjumpa perkataan tersebut demikian,
yang kita sudah mengetahui dia sebagai hamzah istifham, bererti di situ ada pertanyaan. Okey? Okey, jangan pening tentang lafaz khabar. Itu lafaz khabar tu cerita. Apakah dia pertanyaan ataupun cerita biasa? Hanya pernyataan sahaja. Jadi bila tengok, kita tahu adanya hamzah istifham, artinya itu adalah pertanyaan. Okey. Saya nak tahu tentang ma'farah je. Ya? Ada 3 perkataan sahaja. Yang ketiga, ma'farah mesti dibaca 6 harakat. Kerana ia adalah sebahagian daripada mad lazim kalimi, sama ada kalimi mukhaffaf atau kalimi musaqqal. Boleh beza kan? Yang mukhaffaf dengan musaqqal. Yang musaqqal berat, ada tasydid. Yang tak ada tasydid, mati, dia mukhaffaf. Apa dia? Musaqqal berat. Apa dia mukhaffaf? Ringan. Ini senang nak sebut. Kenapa baca 6 harakat? Kerana membezakan antara lafaz istifham dan juga khabar. Sama ada pertanyaan ataupun cerita biasa. Okey. Cuba tengok perkataan ni. Kalaulah dibaca tidak dengan panjang 6 harakat, dibaca dengan 2 harakat, macam mana baca dia? Itu biasa kan? Allah kan? Bila menyebut dengan biasa Allah, nampak tak perbezaan? Adakah lafaz ini lafaz pertanyaan atau lafaz khabar? Lafaz cerita. Nak cerita tentang Allah, ini perkataan Allah, nama Allah. Allah. Sama tak dengan pertanyaan yang kita tak tanyakan? Allah. Allah dengan Allah sama. Tak dapat nak beza. Tapi dihukumkan bacaan 6 harakat, dibaca dengan panjang. Allah. Itulah pembezanya antara istifham dengan khabar. Okey. Ada pernyataan di situ yang tidak ditanya tadi bila saya baca. Semuanya senyap je. Pada poin yang pertama tu di hujung, ya? Poin yang pertama, dan hamzah wasal tersebut ditukarkan menjadi alif. Agak-agak apa pernyataan? Hamzah wasal ditukar, ganti dengan menjadi alif. Maksudnya apa? Ada siapa-siapa yang boleh bagi penjelasan? Ya.
ke hujung ayat tersebut, hamzah wasal ini ditukarkan kepada alif. Buang hamzah wasal. Asal dia hamzah wasal, dibuanglah wasal, tanda wasal ni jadi alif. Kenapa ditukar? Apa salahnya ditukarkan ini? Apakah dia bersalah? Macam mana? Okey, cuba tengok ya. Seandainya ada wasal, baca wasal macam mana? Wasal, bacaan di sini hamzah atas a, dia akan terus masuk. Boleh panjang? Tak boleh. Tak boleh panjang lah. Dia terus masuk. Al-Dzakara. Dia terus masuk. Di sini ada tanda wasal. Jadi Allah. Apabila dihilangkan, digantikan dengan alif, hilanglah tanda wasal tersebut, dia menjadi mad. Dia jadi mad kan? Alif sebelumnya pada ba atas, jadi mad. Terwujudlah mad faraq ataupun mad lazim. Disebabkan selepas mad tersebut adanya tasydid pada huruf yang selepasnya, maka dia seakan-akan mad lazim. Tetapi mad lazim tersebut tidak ditukarkan daripada wasal, tak ada. Ini saja ditukar. Inilah pembeza antara mad faraq dengan mad lazim. Jadi nak kena baca ni panjanglah. Beza baca dia mad asli dengan mad faraq, dia 6 harf. Okey. Itu yang maksud poin yang pertama. Dan hamzah wasal tersebut ditukar menjadi alif. Yang penting ingat 3 ni saja. 3 contoh ni saja. Okey. Poin yang kedua. Apakah yang membezakan antara perkataan yang ada istifham dengan perkataan yang tiada istifham? Poin yang kedua tu kan, untuk membezakan antara lafaz istifham, lafaz pertanyaan dengan lafaz khabar, lafaz cerita bukan pertanyaan. Kadar bacaan itu juga kan. Kan di awal tu dinamakan mad faraq kerana baca dengan 6. Beza dia ialah dengan bacaan 6 harf. Sebab dari yang tadi maka dibaca dengan 6 harf. Itulah membezakan antara adanya hamzah istifham dengan pertanyaan dengan lafaz dia. Apa yang biasa? Apa yang pertanyaan? Boleh lagi pertanyaan. Banyak sangat pertanyaan kan? Sebab korang tak tanya. Okey. Okey ya. Bila menjadi lafaz khabar, dibaca dengan biasa, tidak dibaca dengan bacaan 6 harakat, dengan mad faraq. Okey.
yang tidak ditukar. Dan satu lagi, ini juga lafaz biasa. Yang tidak ditukar. Kita tak jadikan dia mad faraq. Kalau mad faraq baca 6 harakat, kita tak nak baca 6 harakat. Contohlah kan. Dia tak nak baca, kita nak baca biasa je. Apa yang terjadi pada maksud. Okey. Kalau di sini kita baca dengan biasa, tidak ada 6 hak, tidak ada 6 harakat. Ini baca Allah macam biasa. Bila sebut hanya Allah, jadi maksud dia adalah Allah. Mari kita tengok contoh perkataan Allah pada surah Yunus. Mari cuba tengok surah Yunus. Sila buka app Al-Quran ataupun Al-Quran yang ada terjemahan. Surah Yunus ayat 59. Surah Yunus ayat 59. Ada siapa-siapa dah jumpa satu surat? Satu surat 215. Okey. 215 ayat 59. 215. Kita tengok ayat 59. Okey. Ada siapa-siapa tak yang ada terjemahan? Ada. Okey. Kita ambil ya. Kul ayat yang terakhir pada ayat 59 tu yang hujung. Kul Allahu adzina lakum. Kul Allahu adzina lakum. Kita baca dengan tanpa mad faraq dan harakat, kita baca biasa. Kita tak jadikan, kita tak buang wasal tu. Kita tak buang wasal tu, jadilah dia wasal. Jadi kalau ada wasal kita baca Allah sahaja. Qul Allahu adzina lakum. Maksud dia apa? Katakanlah Allah lagi kepada mereka, Allah izinkan bagi kamu. Maksud dia, Allah izinkan bagi kamu. Itu bacaan tanpa makna, bacaan biasa. Qul Allah, katakan Allah azina lakum. Allah memberi izin kepada kamu. Tetapi bila baca dengan makfarah, qul Allah, menunjukkan di situ ada istifham, pertanyaan. Katakan, adakah Allah memberi izin kepada kamu? Beza tak beza? beza. Beza. Jadi kalau tak baca dengan makfarah, artinya kul Allahu azina lakum, Allah bagi izin. Tapi kalau Allah dengan istifham, adakah Allah? Situ pertanyaan. Artinya Allah tak izin. Allah izin ke Allah tak izin? Jadi bacaan disebabkan itu adalah bacaan makfarah dan panjang, maka menunjukkan kepada istifham. Sebab membaca tu bila tukarkan di sini, hilanglah wasal tersebut, jadilah dia mat.
timbul jadi mat lazim atau mat farq. Okay, dia berubah maksudnya. Sama juga dengan surah An-Naml. Surah An-Naml. Surah An-Naml. Apa maksud An-Naml tu? Semut. Surah semut. An-Naml 377 ayat 59, muka surat 382. Muka surat 382. Okey, dapat? Muka surat 382, baris 1, 2, 3, 4, 5, baris yang kelima. Di hujung tu, Allahu khairun amma yushrikun. Bila ada mat faraq, bacaan panjang Allah, maksud dia apa? Maksud dia, manakah yang lebih baik? Apakah Allah lebih baik atau orang-orang ataupun benda-benda yang musyrik lebih baik? Di sini terjemahan dia terjemahan yang telah diselaraskan. Kalau terjemahan per kata, Allahu khairun, adakah Allah khairun, lebih baik amma yushrikun, ataupun apa yang benda-benda yang disyirikkan, perkara-perkara yang disyirikkan. Jadi pertanyaan di sini, adakah Allah lebih baik? Okay. Kalau dibaca tanpa dengan 6 harakat menunjukkan istifham, Allah lebih baik atau Allah lebih baik, itu pertanyaan, pernyataan cerita. Allah lebih baik amma yusyrikun, ataupun perkara-perkara benda-benda yang mempersekutukan, mensyirikkan. Jadi berbeza pertanyaan dengan cerita, berbeza. Jadi kita nak mengetahui tentang mat faraq tersebut supaya kita mengambil perhatian cara bacaan dia mempengaruhi kepada mat. Yang penting begitulah gambaran mat faraq, dan sebahagian juga menyebutkan dia sebagai mat lazim. Hanya 3 perkataan ini saja dalam Al-Quran. Ada pertanyaan? Okey. Cuba kita tengok satu lagi, surah Al-An'am. Surah Al-An'am tu diulang lagi ya. Tempat yang sama, surah yang sama, perkataan tu diulang saja. Surah Al-An'am. Apa maksud Al-An'am? Binatang ternakan. Ayat 143. 143 muka surat 147. 147. Ayat dia
143 yang atas sekali dan diulang juga pada 144. Thamaniyat azwaj min ad-dha'n ithnain wa min al-ma'ziz ithnain qul adh-dhakaraini harrama amil unsayain. Maksud dia apa? Tanyalah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik. Qul, katakanlah adh-dhakarain, adakah? Itu istifham. Adakah yang diharamkan Allah itu dua jantannya atau dua betina? Amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Okey, kita tengok qul adh-dhakarain. Seandainya kita baca qul adh-dhakarain, qul adh-dhakarain, katakanlah wahai Muhammad, kedua-duanya, az-zakarain, kedua-duanya diharamkan atau kedua-duanya diharamkan, kedua-duanya diharamkan bagi yang jantan ataupun diharamkan kedua-duanya bagi betina. Jadi dia perkataan tu dia tak jadi pertanyaan lah kalau tak dipanjangkan dengan 6 harakat. Okey, cuba tengok surah Yunus. Surah Yunus yang ni lamnya tidak ditasydidkan, tetapi lam tersebut mati. Apakah maksud dia? Al-an. Siapa tahu apa dia maksud al-an? Sekarang. Maksud al-an sekarang. Muka surat 214 surah Yunus. 3 baris, 4 baris daripada bawah. Muka surat 214, 4 baris daripada bawah. Asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Apakah dia punya maksud yang boleh membezakan bacaan tadi sekiranya tidak dipanjangkan? Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Patutkah? Okey. Nampak tak pada ayat awal tersebut, awal ayat tersebut adanya istifham juga. Asumma. Biasa kita jumpa dalam Quran summa. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla. Summa ni maksudnya apa? Kemudian. Jadi ada pertanyaan adakah? Ini pertanyaan dia. Tapi yang ni bukanlah faraq. Asumma, adakah kemudian ma waqa'a amantum bih, apabila ia menimpa kamu, yakni azab, kamu mengakui benar, kamu beriman dengan.
patutkah kemudian apabila azab menimpa kamu, ketika itu kamu nak beriman? Patut ke? Adakah begitu? Maksudnya apa? Masuk dalam kubur, dah kena seksa, baru nak beriman. Maksudnya begitulah. Yang dulu kamu ingkari, kamu tak percaya. Bila ada seksa kubur, kamu tak percaya. Jadi Allah tanya, patut ke? Adakah begitu? Bila nanti azab kamu dah terima di alam kubur nanti, baru kamu nak beriman. Sedangkan pengakuan pada masa itu tidak diterima, bahkan dikatakan kepada kamu, sedangkan pengakuan pada masa itu tidak diterima. Dah mati, tak diterima lagi dah. Iman hanya diterima masa hidup. Jadi bahkan dikatakan kepada kamu ketika itu, ditanya pula, masa itu dah terima azab baru nak beriman. Jadi dikatakan kepadanya, al-an, sekarang ke? Adakah sekarang? Adakah sekarang? Al-an, adakah sekarang? Wa qad kuntum, kamu telah merasakan. Am kuntum, adakah sekarang kamu mengakui, padahal sebelumnya kamu ingkar. Dan keingkaran tersebut menyebabkan dia mencabar Tuhan. Kisahlah pun nak kena seksa kubur lain-lain, tak payah nak usik-usik, tak payah nak sibuk-sibuk pasal aku. Kalau aku nak kena azab pun, kubur aku bukan kubur kau, kan? Jadi minta segerakan, tak kisahlah pun, cepat pun tak kisah, mati pun tak kisah. Jadi Allah tanya, al-an, adakah sekarang baru kamu nak mengakui? Beginilah keadaannya orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir ketika mana menghadapi azab di hari akhirat. Bahkan setiap minggu kita biasa dengar dalam surah As-Sajdah bagaimana Allah merakamkan dalam ayat surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimun, seandainya kalau kamu lihat, kalau kamu dapat lihat, ni Allah cerita lebih awal pada kita. Walau tara idzil mujrimun, kalau kamu dapat lihatlah orang-orang yang berdosa di akhirat nanti. Belum akhirat tapi Allah cerita lebih awal. Nah, kisu ru'usihim, kepala mereka ni tunduk, tersungkur di hadapan Allah. Allah tak sebut sujud, yasjudu ru'usihim, tapi Allah sebut nakisu ru'usihim. Nakisu ni bukan sujud. Sujud tu macam kita rendahkan kepala, belakang kita pun kita tinggi. Tapi nakisu ni dia kalau terbaring tu tersungkur lah. Dia tersungkur lah. Dia macam baring tu, dia bukan sujud lagi dah. Jadi kepala mereka tu tersungkur di hadapan Allah. Nakisu ru'usim inda rabbihim, di sisi Allah. Apa yang mereka lafazkan, Allah cerita lebih awal. Rabbana, ya Allah ya Tuhan. Rabbana absarna, kami dah lihat, kami dah tengok dengan mata kepala ni, betul rupanya azab kubur. Wa sami'na, dan kami dah dengar dah, kami
kami dengar orang ni menjerit, orang ni menderita, orang ni minta tolong, macam-macam orang kesakitan. Rabbana absarna wa sami'na. Apa yang mereka doakan? Farji'na, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihan, supaya kami dapat beramal salih. Inna muqinun, sesungguhnya. Situ ada sesungguhnya, ada huruf taukid penekanan pada ayat. Inna, sesungguhnya kami sekarang ni, masa tu hari akhirat. Kami sekarang ni, inna muqinun, telah menjadi orang beriman. Maksudnya di hari akhirat baru nak menjadi beriman. Masa tu iman tidak lagi diterima. Dan demikianlah ayat tadi. Masa ni baru kamu nak beriman. Masa ni lah baru nak beriman. Dulu kamu mengingkarinya. Jadi bacaan dia al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Okey, ini yang dianggap juga sebagai mad lazim mukhaffaf kalimi ataupun kalimi mukhaffaf. Okey, ada beberapa minit lagi. Jadi minta baca ayat yang agak mudah ini untuk kita dapat bagaimana cara nak membaca mad masuk dan okey. Jadi ini mad faraq. Jadi seandainya ada soalan kalimi musaqqal, ada contoh dia waladhdallin, ada contoh dia az-zakarain. Ada dua contoh yang agak sama, tapi diminta di situ mad lazim kalimi musaqqal. Mana yang nak pilih? Waladhdallin ke az-zakarain? Waladhdallin. Kenapa? Sebab ini walaupun ada sebahagian mengatakan ini juga mad lazim, tetapi jumhur umumnya mengatakan adalah mad faraq. Jadi ini hanya sebahagian yang mengatakan. Sedangkan waladhdallin itu semuanya katakan itu adalah mad lazim. Dengan kelirulah. Kadang-kadang ada soalan yang demikian. Kalau tengok contoh, sila pilih mad faraq. Sila pilih mad faraq. Jadi ada satu lagi ara'aita. Satu lagi di sini ada juga ni. Ada ni istifham, ada ni istifham. Kalau ini mad faraq, ini mad apa? Ini mad apa? Badal. Ini mad badal. Di sini selepas sahaja hamzah istifham, dia ada alif lam. Tadi alif lam ma'rifah yang kita belajar tadi. Jadi kalau tak ada alif lam ma'rifah ni digandingkan dengan hamzah, maka dia bukan mad faraq. Jadi gandingannya hamzah dengan alif lam mesti ada.
Okey. Setakat itu sahaja.